Bila kita tidur cukup tempoh, maksudnya bila cukup tempoh ni mungkin saya boleh katakan 6 ke 8 jam lah tidur pada waktu malam, tapi the next day masih lagi rasa macam tak cukup tidur, ataupun tak fresh. So salah satu sebab yang paling utamanya adalah kena tengok waktu tidur malam tu kita mendapat kualiti yang betul ataupun tak. So untuk nak kata kualiti atau tak kualiti ni, sebenarnya kita akan tengok yang pertama, kerap terjaga atau tak. Kerap terjaga ni menandakan bahawa tidur kita tu tak lena. That's why kita kerap terjaga. So kalau kerap terjaga, kemudian kita tidur balik, terjaga tidur balik, the next day tu kita akan rasa restless lah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita tak kerap terjaga tapi tidur kita tu sendiri masih ada gangguan, cuma tidaklah sampai menyebabkan kita terjaga. Jadi kalau yang ni dia agak very subjektif lah. Kalau contoh sleep technologist dalam lab, kita akan boleh tengok gelombang otak pesakit waktu tidur malam. So bila berlaku gangguan, dia akan ada sedikit arousal pada gelombang otak pesakit. Jadi kalau terlalu banyak sangat arousal tu, kita tahu pesakit tu banyak terganggu walaupun dia tak tersedar lah. Jadi dia akan mengganggu sleep cycle, which is sepatutnya dalam satu malam ada antara 4 ke 5 sleep cycle, tapi mungkin pesakit ni sleep cycle dia lagi kurang ataupun lagi banyak tapi dia banyak yang light sleep lah. So the next day akan turut efek kepada dia punya rasa restless tu tadi. Selain daripada tu, kalau dia ada penyakit-penyakit gangguan tidur lah, contohnya yang paling utama adalah OSA tadi, itu pun memang akan related dengan dia punya simptom pada waktu siang lah. Sebab bila pernafasan dah terganggu pada waktu malam, secara langsung akan mengganggu dia punya keadaan pada waktu siang. Nap ni sebenarnya dia ada satu istilah power nap. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Sebenarnya nap ni adalah satu habit yang bagus. That's why rasanya pernah ada dekat negara-negara luar, contohnya macam Jepun, contohnya kat sekolah pun dia ada amalkan untuk bagi power nap dekat student sekejap sebelum dia teruskan pembelajaran. Itu membuktikan bahawa nap yang sekejap tu adalah penting. Walaupun kita dah tidur cukup tempoh masa pada waktu malam, so kita tengok dunia sekarang ni lah, kita pun tak pasti tidur kita tu 100% efektif ke tak. So that kita perlukan power nap. Jadi walaupun tidur malam kita tu memang fully efektif pun, power nap yang sekejap tu sebenarnya dia dapat refresh balik kita punya tidur. Tapi dua faktor lah kalau yang saya boleh kata untuk kita nak power nap tu. Yang pertama, kita tengok lah timing tu. Bukannya dah senja baru kau nak power nap, tu tak sesuai. Jadi dia kena waktu di mana yang energi kita paling banyak drain out. Biasanya waktu tengah hari lah. That's why Nabi sendiri pun dia amalkan tidur sebelum masuk waktu zuhur, just untuk nak refresh balik tubuh kan. Kemudian yang kedua, tempoh masa kita nap tu. Ada setengah orang nap tapi sejam 2 jam dah macam tidur malam. Jadi itu adalah satu amalan yang mungkin tak sihat lah. Tapi kita tahu mungkin dia nap lama tu sebab malam tu tidur dia tak berapa efektif lah. Jadi sebenarnya power nap ni just cukup between 10 to 20 minutes atau mungkin less than 20 minit pun ada. Contohnya kita sendirilah, kalau kita tengah drive, siapa yang biasa long travel, bila kita dah mengantuk atau mungkin dah micro sleep, kita akan berhenti sekejap. Perasan tak kalau kita betul-betul berhenti tempat yang memang cun, tak bising, dan kita dah buka aircon, kereta kita cantik sikit, buka tingkap sikit, kita tidur tanpa gangguan. Sebenarnya kita tengok jam bila kita bangun 15 minit, tapi kita rasa very refresh dan kita boleh drive semula sebab kita dah dapat power nap tu dah. So tempat kerja kena ada bantal dengan katil. Baru boleh bekerja dengan cemerlang.